Sebelum kita nak isu kabinet ni, saya nak bawa tentang apa yang Cikgu Bat sebut isu ambalat tu. Pertama, treaty tu tentang apa? Kenyataan Wisma Putra. Treaty Selat Melaka dan Treaty Laut Sulawesi menggandungi peruntukan berkenaan dengan persempadanan laut wilayah atau Territorial Sea. Kita ada undang-undang yang dipanggil sebagai Territorial Sea Act 2012, Cikgu Bat. Misalnya nak cerita, Cikgu Bat, kita ada Territorial Sea Act 2012. Kenapa saya familiar dengan Territorial Sea Act 2012? Sebab saya adalah orang yang banyak menulis tentang MA63 dan saya banyak menyentuh dan memperbahaskan Territorial Sea Act 2012, Territorial Sea Act 2012, dan saya antara orang yang banyak berbahas dengan Prof. Agus berkenaan dengan Territorial Sea ni di antara Malaysia dan Indonesia. So, secara amnya, laut wilayah adalah bahagian laut yang berdampingan dengan pantai wilayah dan tidak melebihi 12 batu nautikal diukur bermula dari pesisiran pantai. Maksudnya, Territorial Sea hanya menyentuh 12 nautical mile. Kena faham ini. Bila kita bercakap tentang continental shelf, kita bercakap tentang continental shelf atau pelantar benua, yang itu bercakap soal 200 nautical mile. Bila bercakap territorial sea, 12 nautical mile. Yang itu kena faham dahulu. Prinsip itu kena faham dahulu. Now, so treaty itu tentang apa? Treaty itu berbicara tentang 12 nautical mile, bukannya 200 nautical mile. Baik. Treaty itu bukan tentang apa? So, treaty itu tadi tentang 12 nautical mile. So, treaty itu kalau bukan 12 nautical mile, treaty itu bukan tentang apa? Baik, saya cerita. Treaty tersebut tidak meliputi ZEE, Cikgu Bat. Cikgu Bat tahu ke ZEE, Cikgu Bat? Apa itu ZEE, Cikgu Bat? Itu dipanggil Zone Ekonomi Eksklusif, Cikgu Bat. Zone Ekonomi Eksklusif ini juga ada di luar Pantai Kelantan yang tempat Cikgu Bat berceramah tu. Di situlah di mana minyak di antara Malaysia dan Thailand kita damaikan atau kita bincangkan supaya diusaha sama di kalangan di antara Malaysia dan Thailand. Dipanggil ZEE. So, benda itu, adakah treaty itu berbicara tentang ZEE? Tidak. Treaty itu berbicara tentang apa? Territorial Sea, 12 nautical mile. Bukan ZEE. Treaty itu juga tidak meliputi continental shelf atau pelantar benua yang merupakan kawasan melebihi dan berdampingan dengan laut wilayah Malaysia meluas sejauh 200 nautical mile. So, dia tidak menyentuh pelantar benua, dia tidak menyentuh zon ekonomi eksklusif. So, dia menyentuh apa treaty itu is? Menyentuh territorial sea 12 nautical mile daripada persisiran pantai ukurannya. Baik, itu kenyataan Wisma Putra. So, isu ambalat ni isu apa? Isu Sulawesi ni. Now, rangkuman Treaty Sulawesi ni mudah saja. Treaty Laut Sulawesi menetapkan sepadan separa, spatial boundaries, laut wilayah antara Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi berdasarkan garis sempadan menghubungkan titik M, B1, B, C dan P. Yang ni panjang lah. Ini berdasarkan kepada kenyataan, dia punya perbahasan yang panjang. Tetapi poinnya dia menyentuh 12 nautical mile. M, B1, B, C dan P tu menyentuh tentang 12 nautical mile daripada pesisiran. Baik. Tetapi treaty itu tidak merangkumi dua perkara berikut. Saya sebut tadi. Keseluruhan kawasan laut wilayah dipanggil full breadth of territorial sea antara kedua negara sampai ujung itu tak. Dia hanya 12 nautical mile, Cikgu Bat. Jadi kawasan ZEE di mana persempadanan zon tersebut masih belum dimuktamadkan antara kedua-dua negara. So, yang tu bincang apa is? Yang tu bincang perkara yang dipersetujui dahulu. Nanti kita akan sentuh benda ni secara detail. So, rundingan selebihnya bila? Malaysia dan Indonesia komited untuk meneruskan rundingan bagi melengkapkan jurang air surut, tikas air surut low water line ke titik M dan menetaskan garis sempadan bila, tuan-tuan? Jun 2024. Baik. Now, saya nak bawa, tuan-tuan, kenapa saya nak bawa hujah yang kedua tadi? Dia sebut tentang apa? Tentang instruksi. Yang tu sujak yang keempat. Poin yang keempat. Saya bawa poin keempat dahulu. Ini disebut Jun 2024. Baik. Kita dengar kenyataan Perdana Menteri tentang Jun 2024 tersebut. Perdana Menteri sebut apa dalam ucapan dia? Dengar baik-baik, Cikgu Bat. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kita dengar apa yang Perdana Menteri sebut. Ikut
instruksi Bapak Presiden Okey. yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Okey. So, Saya bawa dia mula sikit supaya kita selama ambil konteks. berpuluh tahun. Dan hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Kok saya pun diberi instruksi sekali gitu. Okey. Instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Instruksi apa dia kata? Instruksi itu yang Cikgu Bat tak dengar tu. Dia kata instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan bagi membicarakan apa tuan-tuan? Bagi berbincang tentang apa Jun tahun depan. Jun tahun depan nak bincang apa? Cerita apa is Jun tahun depan? Itu yang saya tunjuk tadi tu. Bincang tentang apa? Instruksi. Dia instruksi, bukan instruksi suruh tukar, suruh sign perjanjian. Bukan. Instruksinya adalah bahawa perbincangan itu dibuat Jun 2024. Faham? Bukan instruksi suruh sign agreement. Instruksinya supaya perbincangan itu dipercepatkan menyentuh tentang apa? Perkara-perkara kecil. Apa perkara kecil itu? Jurang dari tikas air surut ke titik M, menetapkan garis sempadan dari tikas air surut ke East Pilar ataupun intertidal area dan dikira sebagai persempadan darat di Malaysia dan Indonesia secara menyeluruh selewat-lewatnya bila? Pada Jun 2024. Dia berseluruh. Saya pun kena suruh. Sebab dia bagi tarikh. Kita buat bincang-bincang, kita kena buat Jun tahun depan. Itu maksud dia. Menjawab hujah keempat tentang instruksi-instruksi itu. Instruksi itu bukan Jokowi instruct Anwar Ibrahim sign agreement. Instruksinya adalah kita kena buat Jun tahun depan. Itu instruksinya. Perbincangan itu Jun tahun depan. Perbincangan apa? Yang saya sentuh ni kat yang saya sebut tadi tu. Baik. Now, perjanjian Treaty Sulawesi 8 Jun 2023. Ada yang mengatakan bahawa itu adalah berkenaan dengan ambalat. Okey, menjawab soalan tentang ambalat tadi. Now, Treaty Sulawesi yang ditandatangani, ini kenyataan daripada Kementerian Luar Negeri Malaysia, 8 Jun 2023 ini, apa yang dibincangkan pada 8 Jun 2023 ini tidak melibatkan persempadan maritim ZEE, tidak melibatkan pelantar benua antara Malaysia dan Indonesia. Dalam erti kata lain, treaty tersebut tidak melibatkan kawasan yang dirujuk Malaysia sebagai Blok ND6, Blok ND7 atau yang dirujuk Indonesia sebagai ambalat. Nampak? Perjanjian itu, treaty itu tentang apa, Iswardi? Treaty itu tentang 12 nautical mile. Blok N6, Blok ND6 dan Blok ND7 dan ZEE itu di atas, tuan-tuan. Dia jauh. Kalau kita tengok Kelantan, 150 ke atas nautical mile itu dipanggil sebagai kawasan ZEE. 100 nautical mile ke atas. Minyak ni, tuan-tuan, kat tengah laut. Bukan kat 12 nautical mile. Kebanyakan minyak tu tengah laut. So, Blok ND6 dan Blok ND7 atau dirujuk sebagai ambalat tidak diperbincangkan di dalam treaty tersebut. Cikgu Bat. Kencing lagi Cikgu Bat. Kencing sekali boleh kencing. Jadi, itu menjawab soalan yang kedua. Kan? So, kita dah jawab soalan tadi. Tentang instruksi kita dah jawab. Instruksi itu pada tarikh. Kabinet kita dah jawab. Baik, sejak kabinet kejap lagi kita jawab. Kita akan jawab berkenaan dengan kabinet. Ambalat kita dah jawab. Kita tengok kepada isu CNN pula, tuan-tuan. Saya bawa kepada tuan-tuan CNN. Ini adalah berita daripada CNN. Dia kata dekat CNN sebut bahawa ambalat tu mereka dah kuasai. CNN sebut, CNN Indonesia. Baik, saya rujuk kepada CNN Indonesia berkenaan dengan isu ambalat. Paling awal tarikh, paling orang kata apa, berita yang paling terkini tentang ambalat 11 bulan yang lalu. 3 pulau dan blok yang pernah jadi sekitar rakyat Malaysia 2 lepas. Kemudian 7 tahun yang lalu. Tak ada pun berita yang disebut tentang CNN Indonesia, tuan-tuan. Tapi kenapa dia nak petik CNN Indonesia ni? Dia nak yakinkan dengan orang dengar ada sumber yang boleh dipercayai.
Oh, CNN Indonesia. Takkanlah CNN Indonesia berbohong. Pergi Google, kau nampak CNN Indonesia tu macam mana? Apa jawapan dia? Tak ada pun dia sebut pasal Indonesia dah menang, ambalatkan dan sebagainya. Dah 3. Baik, saya bawa yang keempat tentang berkenaan dengan adakah kabinet dia kata tadi, nak dengar dia sebut kabinet tidak tahu, jemaah menteri tak tahu, rakyat tak tahu, dia tanda tangan tanpa pengetahuan. Baik, kita bawa benda ini. Cikgu Bat, 8 hingga 9 Januari Anwar ke Jakarta dengan persetujuan treaty. 8 hari bulan hingga 9 Januari. Pada 9 Mei DSI Anwar dan Jokowi berbincang lagi dan setuju. Masa itu pertemuan dekat ASEAN di Labuan. Ini pertemuan yang pertama 8-9 Januari. 9 Mei mereka bertemu sekali lagi di Labuan. Kemudian Kementerian Luar Negeri pun setelah dengan persetujuan di Labuan itu mengeluarkan satu dipanggil sebagai Memorandum Jemaah Menteri MJM pada 27 Mei. 9 Mei bertemu di Labuan pertemuan ASEAN. 27 Mei MJM atau Memorandum Jemaah Menteri dikeluarkan. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada semua agensi-agensi yang berkaitan dengan isu-isu persempadanan ini. Dan majoriti mereka, semua agensi setuju dengan apa yang dibincangkan. Kemudian MJM itu dibentangkan. Ini agensi bukan agensi cikai-cikai Ini agensi-agensi kerajaan termasuk Peguam Negara. Ini Anwar sebut dalam parlimen. Kemudian MJM dibentangkan ke jemaah menteri pada 5 Jun dan semua setuju. Maksudnya adakah menteri tahu, jemaah menteri tahu? 5 Jun MJM Memorandum Jemaah Menteri telah dibentangkan dan jemaah menteri setuju dengan treaty tersebut. Berdasarkan keputusan jemaah menteri, treaty itu ditandatangani pada 7 hingga 8 Jun. Tu saya nak tanya Cikgu Bat ni. Dekat mana dia kata fakta, dekat mana dia kata hujah yang kata jemaah menteri tak tahu, parlimen tak tahu, rakyat tak tahu? Dekat mana dia dapat hujah tu? Kan? Dekat mana? Saya nak tanya dia, CNN. Dekat CNN ke? Kan? Dekat CNN dia dapat macam tu.